Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah Amin wa ala
وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita menimba pengetahuan. Moga-moga hidup kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Seperti biasa, pada hari Khamis kita akan menjawab soalan-soalan yang ditengahkan, mudah-mudahan menambah maklumat dan pengetahuan kita tentang alam, insya-Allah. Soalan yang pertama minta penjelasan tentang zikrullah. Zikir ada dua. Yang pertama, zikir ada tiga. Yang pertama bil qalbi, yang kedua bil lisan, yang ketiga bil qalbi wal lisan. Zikir ni ada tiga. Yang pertama bil qalbi, zikir dengan hati. Yang kedua bil lisan, zikir dengan lidah. Yang ketiga bil qalbi wal lisan, zikir dengan hati dan lidah sekali. Jadi dalam ketiga-tiga jenis zikir ni, zikir yang lebih afdal ataupun paling afdal ialah zikir dengan hati dan lidah sekali. Zikir dengan hati menurut Qadhi Iyad ialah az-zikrul khafi, iaitu zikir secara tersembunyi. Zikir yang kita buat secara khafi, secara tersembunyi, iaitu tidak menzahirkan
yang kita zikir itu. Maknanya kita zikir dengan hati. Inilah zikir yang paling tinggi. Sebab di sana bila sebut zikir az-zikrul khafi ataupun zikir yang tersembunyi itu, maknanya kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita berfikir tentang kehebatan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu pada ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu di langit ataupun di bumi. Itulah yang disebut dengan az-zikrul khafi. Az-zikrul khafi ini bukan makna kita berikan dalam hati itu Allah, 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 bukan. Az-zikrul khafi mana? Bila mana tengok alam ni, kata ish hebat Allah. Bila tengok ciptaan Allah, kata ish hebat sungguh. Itu dipanggil az-zikrul khafi. Zikir ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, patut adalah hati kita sepanjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya tengoklah apa pun, jadi kita akan terfikir betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehari dua ni saya duk tengok jet-jet pejuang. Bila berlaku perang di Rusia dengan Ukraine ataupun dengan NATO, jadi saya tengok jet-jet pejuang. Jet-jet pejuang ni ataupun jet tempur ni, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia sudah masuk kepada generasi ke-6. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh bayang macam mana jet ataupun kapal terbang perang zaman Jepun. Sayyidina Sayyidina Muhammad dengan jet pejuang hari ini. Jet pejuang hari ini, Sayyidina Sayyidina Muhammad yang manusia buat. Hari ini jet pejuang ni dia Sayyidina Muhammad dibuat agar dia tak dapat dikesan oleh radar musuh. Jadi dia guna material yang sangat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dicipta untuk radar musuh tak dikesan kapal terbang. Dan laju selaju-lajunya ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila tengok manusia ni, dia membina, dia mereka cipta hari demi hari, masa demi masa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai tercipta paling canggih. Itu kapal terbang. Begitu juga penciptaan handphone contohnya. Dia buat macam mana, dia pakai chip apa semua. Jadi bila kita tengok pembuatan ni, kita kata, ish, macam mana Tuhan buat otak manusia. Dia boleh mencipta sampai sehebat tu. Jelas sekali, ish, Tuhan hebat sungguh dia buat. Jadi maknanya tu dia panggil az-zikru bil qalbi. Itu makna zikir dengan hati, maknanya kita fikir tentang kebesaran Allah dan keagungan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut khairul zikri al-khafi. Khairul zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir ialah yang tersembunyi. Tak nyata, tapi dalam hati. Iaitu kita merasakan, bahkan kita mengaku dan memperakukan tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Dia sangat hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang dimaksudlah hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hendaklah dia
berkata yang baik ataupun dia diam. Apa makna diam? Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat adalah dia cakap yang baik, kata yang baik ataupun dia diam. Diam tu bukan semata-mata diam, tapi diam dengan tafakkur. Diam tu bukan sebarang diam. Diam tu diam berisi. Apa makna diam berisi? Dalam kepala otak dia, dia berfikir. Di hati dia, mengagungkan. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu kalau kita ikut majlis bayan orang tabligh, dia panggil majlis fikir. Maknanya bila satu orang tu dia bercakap depan, dia bagi orang fikir. Dia bagi orang fikir. Fikir ni Allahumma salli ala sayyidina. Dia bukan sakat di sini, tapi di sini. Menyebabkan kalau kita hadir dia majlis ta'lim ataupun dia majlis fikir apa? Ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka tu sudah hidup dengan fikir. Respon daripada mulut mereka soal Sayyidina Muhammad. Allah. Sebabnya mereka sudah terbiasa berfikir. Mereka tengok tu, mereka fikir, insyaAllah. Mereka tengok tu, mereka fikir. Contoh, simple je. Kalimah syahadatain tu kalimah syahadah umpama seperti rel kereta api. Lepas tu mereka fikir, soal Sayyidina Muhammad. Maknanya kereta api tak boleh jalan kalau tak ada dua rel. Mana dia fikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun mereka tak cakap banyak ayat Quran ataupun hadis-hadis seperti para ahli ulama cakap. Ala sayyidina Muhammad. Tapi cukup yang mereka lontarkan menyebabkan orang fikir. Orang geleng kepala. Itu maknanya kita mengaku kebesaran Allah Subhanahu. Baik. Di mana tempat yang kita boleh buat az-zikrul khafi? Dalam jamban. Dalam jamban tak boleh berzikrullah, hukumnya haram. Tapi dalam jamban boleh buat zikir bil qalbi. Fikirlah. Soal Sayyidina Muhammad. Tuhan. Kalau dia tak bagi kencing berak jenuh, tu fikir. Sampai hari ni, contoh orang tu duk berak kencing soal Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lama dah duk berak kencing duk boleh. Kalau tak boleh lah, fikir. Fikir kebesaran Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah. Dalam jamban, zikirnya az-zikrul khafi. Zikir secara tersembunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi di mana? Di kubur. Ataupun lalu di kubur. Suatu Islam suruh, bila kita lalu di kubur, kita bagi salam pada orang di kubur. Untuk tujuan, kita berfikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari-hari lintas ataupun kita lalu di kubur. Bila aku? Jadi terfikir macam mana alam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak pernah balik lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari sana ada orang bahagia di alam kubur. Bebas ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara ruh yang jahat, orang yang jahat akan dikurung, bahkan disiksa. Dipukul oleh malaikat, terbenam dalam bumi, dicungkir pula. Tanya, marabbuka? Tak boleh jawab lagi. Dipukul lagi, terbenam dalam bumi, dicungkir pula. Sampai hari kiamat. Jadi, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka, di semua ni ialah bahan untuk kita berfikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Zikir yang paling afdal ialah, tadi zikir yang paling tinggi. Zikir yang paling tinggi ialah az-zikrul khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu melihat alam berasa kebesaran Tuhan. Sementara zikir yang paling afdal bil qalbi wal lisan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bil qalbi wal lisan. Maknanya, di mulut kita sebut nama Allah, hati kita merasa kebesaran. Contoh, Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah, kalau ada ilmu, dia faham. Subhanallah tu makna Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Dia faham. Apa dia makna Maha suci Allah? Maknanya Allah Maha suci daripada sama dengan makhluk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia timbul macam mana? Macam mana engkau Tuhan? Jadi, itu dipanggil mulut sebut Allah, hati rasa kebesaran Allah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mulut kata Alhamdulillah, hati rasa, ya Allah, banyak sangatlah nikmat yang kau bagi pada aku Tuhan. Tak pernah habis-habis dari itu sampai. Ingat kebesaran Allah, keagungan Tuhan daripada sebutan. Mulut dan hati sekali. Jadi maknanya, mulut kata Alhamdulillah, hati rasa menjerak semua. Bukan hati itu terjemah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Bukan terjemah, dia rasa. Begitulah. Allahu Akbar. Allah Maha Hebat. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Jadi mulut kata, hati rasa. Dia dipanggil al-zikru bil qalbi. Dia bukan terjemah lah. No? Dia rasa. Baik. Jadi nak rasa ni, dia kena menghayati. Zikir bagi betul. Yang pertama sebut bagi kena. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina, duduk dalam keadaan yang sesuai dengan zikrullah. Bila mana kita nak menghadirkan hati, yang pertama kita ngadap kiblat. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk di tempat yang mudah menimbulkan rasa kebesaran Tuhan. Tempat hingat-hingat tak mau. Tak jadi. Kereta tu lalu, ambulans bunyi pula, kereta polis bunyi pula. Semua demai. Polis ni nak ligang siapa ni? Demai, tak boleh. Sahabat Sayyidina Muhammad. Bunyi ambulans. COVID apa? Kok ni. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi dia kena duduk tempat yang tenang baru boleh menimbulkan kebesaran Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, cumanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya, ada satu pertanyaan. Az-zikrul khafi, zikir yang tersembunyi tadi tu, malaikat tulis ke tak? Kalau sebut malaikat tulis. Tapi kalau di hati, malaikat tulis ataupun tidak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kata malaikat tulis, ada kata malaikat tak tulis. Sebab malaikat tak tahu adalah hati. Adalah hati yang tahu hanyalah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sana ada ulama yang kata tulis. Pasal seseorang yang ingat Allah dalam hati dia, rasa kebesaran Tuhan, rasa kehebatan Allah, dia akan keluar satu wangian daripada seseorang. Jadi malaikat tahu, wangi keluar, dia ingat Tuhan. Malaikat tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau zikir dengan lidah dia? Dia panggil adhaful azkar. Zikir yang paling lemah sekali. Mulut je sebut nama Allah, hati hilang. Tak ada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, di antara semua zikir yang paling afdal ialah zikir dengan hati. Lebih baik daripada zikir dengan lidah sahaja. Kerana zikir ni, dia menimbulkan kesan. Dia menimbulkan kesan. Apa kesan di hati? Dia panggil ahwal. Ahwal mana? Rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa. Contoh, waktu adik saya mengaji di Yaman dulu, dia hadir di Tarim, di Darul Mustafa. Dia kata Habib Omar kalau balik daripada musafir, sampai tengah malam, dia tak balik rumah dulu. Dia pergi masjid. Dia ke masjid. Itu sunnah Nabi.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi keluar musafir, jadi Nabi tak terus balik rumah, Nabi akan ke masjid dulu. Nabi mengutamakan rumah Allah dulu daripada rumah dia. Jadi di antara hikmahnya, bila Nabi ke masjid dulu, orang berkata Nabi dah sampai, orang akan pergi ke masjid salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dengan Nabi, mengucapkan syukur Nabi sampai dengan selamat. Satu. Yang kedua, hikmahnya supaya isteri-isteri Nabi di rumah tu pakat bersedia nak sambut Nabi. Sebab Nabi dah sampai. Jadi kalau Nabi terus balik rumah, tak ada persediaan. Jadi bila Nabi SAW sampai di masjid dulu, isteri-isteri Nabi tak, Nabi sampai dah, pakat bersiap. Itu hikmah. Lepas tu sunat bagi para suami, bila mana nak balik rumah, sekalipun isteri. Nak balik dah ni. Supaya isteri dia dapat membuat persiapan. Mempersiapkan diri nak sambut suami. Supaya isteri dia mendapat pahala yang besar menyambut suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jangan ketuk-ketuk pintu, mata pun tak celek mata duk pejam ni. Lepas tu rambut sergum. No, soalan Sayyidina Muhammad. Rambut tu kena rapikan dah, no, nak balik no, kena persiap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Abi Umar balik-balik daripada musafir, dia pergi masjid. Ada sekali tu kata, mereka cerita, soalan Sayyidina Muhammad. Masuk masjid, dia nak kursi. Duduk atas kursi tu, turun naik mata tanpa henti. Orang kata, tu ahwal dia. Ahwal dia dengan Tuhan. Ahwal di mana apa? Rasa dengan Tuhan. Lepas tu, gerak lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Gerak semua pajak semua. Turun main masuk masjid. Semua keliling dia qasidah. Jadi, zikir dengan hati itu menghasilkan ahwal. Rasa dengan Allah. Kalau kita tak pernah zikir, tak ada rasa. Faham? Kalau kita selalu berzikir, dia akan rasa. Lebih-lebih lagi, zikir yang dijadikan wirid. Wirid maknanya yang kita buat tanpa kita tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab itu, seperti mana makanan ni, kita makan zahir ni, kita tak tinggal sarapan, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Begitulah zikrullah yang merupakan makanan kepada hati ataupun roh. Jadi kalau kita makan yang zahir pun ada kesan, soalan Sayyidina Muhammad, daripada kurus jadi gemuk sebab makan. Begitulah zikir pun memberi kesan pada rohani kita kalau kita jadikan dia makanan pada rohani kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Macam mana kalau orang tu berzikir, dia tak rasa halawah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ulama, syukurlah pada Allah yang telah menghiaskan anggota kamu dengan zikrullah. Kita sebut nama Allah, subhanallah, subhanallah, tapi hati tak ada. Itu lebih baik daripada tak zikir semua sekali. Maknanya, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan bagi mulut kita tu berzikrullah, Tuhan hiaskan anggota kita dengan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang-orang tasawuf, dia pegang tasbih. Bukan nak kira sangat, tapi dah biasa. Bila dah biasa berzikrullah, masalah Sayyidina Muhammad, bila dah biasa berzikrullah, dia macam ni. Ada satu tarekat namanya tarekat Chistiyah. Tarekat Chistiyah ni tarekat orang belah benua India. Turun ni Aziz dulu, kalau tak salah ingat, Tok Guru dia Maulana apa tu, nak mengijazahkan tarekat kat dia. Tapi dia tolak dengan baik sebab dia tak mau mengamalkan tarekat. Tarekat ni shortcut. Dia tak mau yang shortcut, dia nak yang longkat. Mana nak amal semua hak Nabi suruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tarekat Chistiyah ni, kalau zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Last sekali, illallah, illallah, illallah. Ada isi ya. Bila dah ada, masukkan. Isi.
Jadi begitulah yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang sufi boleh bukan kira, tapi dia bagi jalan. Contoh apa ni, tasbih 33 tu, jalannya jalannya. Jadi jalan tu makna jari tunjuk kita ni oratnya sampai ke hati. Allahumma salli ala sayyidina, maknanya jari tunjuk. Berbeza jari tengah ni. Jari tengah ni dia oratnya sampai ke zakar. Hak ni oratnya sampai ke hati. Ya, sebab itu zikir soalan Sayyidina Ahmad, hak ni dengan zikir hak tu, hak ni lebih memberi kesan. Pasal dia dengan hati. Hak ni tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Okey. Jadi bila mana zikrullah tu, zikrullah di majlisnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey. Di mulut la ilaha illallah, di hati Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Bila mana mulut kata la ilaha illallah, hati Allah jua Tuhan aku, berarti apa? Berarti di hati Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Jadi bila mana zikrullah ni dia memberi kesan pada hati. Kalau kita zikir la ilaha illallah, dah hati Allah jua Tuhan aku. Dan menyebabkan kalau kita kata la ilaha illallah, Allah jua Tuhan aku, barulah pahala zikir tu ada. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau kita hati kosong tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, dah masak apa hari ni? Malam ni macam naik apa? Contohnya. Kan soalan Sayyidina Muhammad. Kau nasi biryani lah ni wangi ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Hati kosong. Kosong tak ada kesan. Pahala tak ada. Kecuali selawat. Selawat, walaupun kita kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, tak ada Rasulullah, ada pahala. Zikir tak ada. Zikir dia mesti ada Allah. Bila ada Allah, baru ada pahala. Baik. Kesan ni, maknanya kalau kita berzikrullah secara konsisten, dia akan meninggalkan kesan. Satu masa saya jumpa dengan almarhum Syekh Husni Genting. Dia cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang satu ulama' di Mesir. Ulama' ni dia nak dibuat operation jantung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana doktor letak alat di dada Syekh ni, terkejut. Sebab dengar di telinga dia, Allah, 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 Allah. Maknanya hatinya sudah hidup dengan zikrullah. Dia hidup. Macam tangan. Maknanya, pasal apa? Lepas menggunakan jari telunjuk saja, soalan Sayyidina Muhammad. Sebab hati dah hidup. Jadi, bukan nak kira, tapi nak hidupkan hati dengan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi, tu sedikit penjelasan tentang zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena ada masa duduk dengan Allah seperti mana kita banyak masa duduk dengan Tuhan, soalan Sayyidina Muhammad, duduk dengan dia. Berzikrullah. Dan di antara 7 orang yang akan berpayung di bawah aras Tuhan pada hari yang tak ada payungan, melainkan hanya payungan aras Tuhan, ialah satu orang zakarallah, yang ingat pada Allah, fafadas ainahu, mengalir air mata. Kena ada masa dengan Tuhan. Dia ingat ke Allah, turun air mata. Kena ada masa. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pada hari ini kita jawab soalannya. Allah mudah-mudahan berguna insya-Allah untuk beri amalan kita harian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Grup infak Masjid Darsa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Khususnya hamba Allah sekeluarga Kelantan, pembeli Kismis Minda Al-Hafiz, grup saham akhirat Taman Kemuning Kulim, Haji Zulkarnain, Hajah Umi Kalsum sekeluarga Kelana Jaya, Mak Suati dan suami dan keluarga Sungai Buloh, Mamak Firdaus, Mamak Fauzi sekeluarga Bangi, Rabi'atun sekeluarga Seberang Jaya, Muhammad Anis Darwisi sekeluarga Selangor, Abdul Rahim Abdul Samad Bandar Seri Putra, grup Tahajud, grup Mihrab 4 pagi 7, sahabat Jannah, Encik Muhammad Bari, Puan Rokiah dan sekeluarga, Kajang, hamba Allah Singapura dan Suzana Sahanara Khan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kurniaan yang tak terhingga-hingga pada penaja kita. Mudah-mudahan panjangkan mereka sampai hujung usia dan diberkati rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka. Mudah-mudahan hari ini hari yang kita bersedia untuk melalui kemencak Ramadan. Mudah-mudahan Allah Taala akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memilih kita untuk kita bangun pada malam yang penuh bermakna pada malam ini. Amin. Dan rezeki kita rezeki yang diberkati, umur kita umur yang diberkati, keluarga kita keluarga yang diberkati, kawan-kawan kita saudara kita, keluarga kawan-kawan yang dirahmati. Amin. Ya Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين سبحانك اللهم تعالى صبرك بسم الله. Pengajian ke-9 tak ada.